Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari baru, minggu baru, bulan kemerdekaan. Okey, nampaknya ofis masih sunyi lagi. Saya hari ini bercadang untuk menyempurnakan markah pelajar ya untuk final exam. Tapi sebelum tu saya ingin berkongsi sesuatu kepada anda. Kalau anda perasan 2-3 hari ya, walaupun pada pagi dan malam Aidilazha, saya masih menulis tentang discussion of finding. Okey ya. Saya okey saja kalau ada pandangan-pandangan yang berbeza bagaimana untuk menulis discussion of finding. Tetapi saya rasa tidak patut sekiranya postgraduate ditegur kerana tidak ada statement yang membandingkan kajian dia dengan kajian-kajian lepas sama ataupun berbeza. Okey. Saya dapati ada pemahaman yang sangat cetek dan dangkal hanya untuk membandingkan kajian lepas tanpa sebarang explanation, hanya nak mengatakan bahawa dapatan kajian ini selari dengan kajian lepas, maka ia bermaksud bahawa terdapatnya perbezaan yang signifikan seperti kajian lepas tu menyokong kajian dia. Dan satu lagi pula ada yang mengatakan kajian ini signifikan seperti kajian lepas, bermakna dapatan kajian ini menyokong kajian lepas. Jadi ada satu yang mengatakan kajian dia menyokong kajian lepas, ada satu penulisan mengatakan kajian lepas menyokong kajian dia. Jadi mana yang betul? Okey. Jadi kedua-dua sebenarnya yang meleset satu kupasan yang sangat dangkal. Tidak memberi makna apa-apa kepada contribution to the body of knowledge, malah melemahkan dapatan kajian sendiri yang asyik-asyik nak dibandingkan kajian lepas yang kita kata dah historic. Bandingkan, kita buat kajian 2018, kita banding kajian 2008, 2010. Okey, dah 8 tahun dah terkebelakang, kita perlu pula nak menyokong kajian yang 8 tahun sebelum kita yang dibuat maybe beberapa tahun sebelum itu. Okey, saya tak tahu dari mana datang asalnya perkara tersebut. Okey, maka saya pun memberikan, tak silap saya, dalam 10 contoh ya, penulisan yang memerlukan kita berfikir. Kita telah mendakwa kajian kita novel, berbeza, unik daripada kajian lepas. Kita dakwa di awal-awal bab, maka kita nak memikirkan macam mana pula kita nak position dalam konteks kajian lepas, dalam konteks teori yang lepas, untuk kita contribute sesuatu kepada apa yang kita buat sekarang ini. Okey. Jadi nak menyebut dan nak menulis itu satu perkara yang memerlukan pemikiran supaya kita boleh melihat dengan jelas di mana aspek contributionnya. Kajian lepas menyentuh 3 aspek, kita menyentuh aspek yang keempat. Okey, yang menunjukkan adanya improvement dan ia memberikan extension kepada pemahaman kepada teori yang lepas. Okey, kalau kajian lepas contohnya melihat kepada satu aspek, kita melihat kepada aspek yang kedua dan kita kombinasikan. Maka di situ ada elemen-elemen yang boleh kita kupas lagi berdasarkan teori bahawa itu sebenarnya sesuatu yang disokong oleh teori, menyebabkan kajian kita satu kajian yang lebih berwibawa daripada hanya nak bandingkan kajian lepas sama berbeza. Itu sesuatu yang tidak sampai kepada pemikiran seorang postgraduate. Okey, dan yang paling saya sadis sekali, syahdu teramat sangat apabila siap jadual disediakan dapatan kajian sendiri, dapatan kajian lepas yang sama, dapatan kajian lepas yang berbeza, dibuat dalam bentuk jadual. For what? Kajian lepas adalah kajian lepas. Kita kena move forward rather than look backward. Okey, kita dah banner kajian kita berasaskan kepada dapatan kajian lepas. Kita dakwa kajian kita unik kerana kita dah bandingkan di peringkat awal bahawa kajian lepas buat sekian-sekian, maka this is the time for me to do sekian-sekian. Kita dah sebut dah selesai dah. Kita boleh ucapkan Assalamualaikum kepada kajian lepas. Tetapi pemahaman untuk kita kupas kenapa yang kita katakan extra, unique, new way of doing that, itu yang kita nak bincangkan dalam kita punya dapatan. Dapatan kita tidak menyokong dapatan kajian lepas. Dapatan kajian lepas tidak menyokong dapatan kita. Dapatan kita adalah menyokong hipotesis yang kita sediakan. Hipotesis tidak disediakan kalau tidak berasaskan teori.
Okey, dan teori tersebut telah pun kita kupas secara detail berdasarkan apa yang telah dibuat oleh kajian lepas yang masih lagi perlu dilakukan oleh kajian kita. Maka kita bina hipotesis, maka dapatan kita adalah menyokong hipotesis and as a whole kita bincangkan. Kalau kita ada katakan 8 hipotesis, dengan membincangkan setiap satu secara berasingan dan integrate kesemuanya, kita akan mendapat satu dapatan yang lebih komprehensif. Kenapa ada elemen yang tidak signifikan dan kenapa ada elemen yang signifikan? Okey, mula-mula dalam finding kita tuliskan semua dapatan kita. Okey, kemudian kita kupas satu persatu, kemudian kita integrasikan supaya dia memberikan the whole meaning, iaitu mencapai objektif yang kita telah sediakan di peringkat awal. It's nothing to do with other research anymore. Okey, kalau perlu pun hanya sebagai foundation untuk membuktikan. Kita gunakan kajian lepas tu untuk membuktikan di manakah elemen baru novel yang kita telah berjaya perolehi yang akhirnya menyokong hipotesis yang kita lakukan. Jadi maybe bercakap senang tapi anda mungkin tak faham apa yang saya maksudkan. Cuba lihat kepada status saya dalam seminggu yang lepas ya, beberapa hari lepas saya telah berikan contoh-contoh penulisan bagaimana penulisan itu membuktikan adanya satu contribution, explicit contribution, bukan pengulangan-pengulangan apa yang didapat oleh kajian lepas hanya semata-mata untuk disamakan dengan kajian dan dapatan kajian kita sendiri. Okey, itu saja sempat saya berkongsi sebagai penegasan semula. Okey, sebab saya tak nampak kenapa dengan membanding kajian lepas tu kita telah menjadi seorang researcher yang baik. Sebenarnya kita berdiri di atas hipotesis. Hipotesis berdiri di atas teori. Teori sebenarnya dipilih kerana kita ada problem atau isu yang kita nak selesaikan. Maka barulah kita dapat menjawab kita punya hipotesis dengan dapatan kajian kita dan tunjukkan keunikannya, dan itu sebenarnya satu contribution to the job. So itu saja, sedikit saja. Maybe sambil-sambil kita memulakan tugas dan berfikirlah apa yang saya sebutkan ini. Dan rujuk dalam saya punya status, macam manakah penulisan yang paling komprehensif untuk membuktikan kita ada contribution to the body of knowledge based on our hypothesis. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye-bye.